Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurjanah binti Samsudin. Saya pelajar dari Universiti Utara Malaysia. Okey, tujuan saya bertemu ramah encik pada hari ini adalah untuk bertanyakan soalan mengenai etika perniagaan. Terima kasih kerana encik sudi meluangkan masa bersama saya. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan yang pertama, iaitu bolehkah encik memperkenalkan diri encik dan juga cerita sedikit mengenai latar belakang perniagaan encik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afizi Roslan. Saya berumur 35 tahun pada tahun ni. So, sebelum ni saya bekerja di pasar Seremban sebagai penjual ayam. Saya bekerja dengan orang pada tahun 2005 sampai 2008. So selepas pada tahun 2008 tu saya berhenti dan saya mula berniaga di hadapan rumah. Itu kita berniaga burger depan rumah pada tahun 2008. Saya bermula dengan adik saya time tu. Itu kita mula, kita juga masuk pasar malam. Kita ada juga berniaga di dalam politeknik. Kita juga berniaga di sekolah time tu. Itu lah. Okey, adakah encik tahu apa itu etika? Okey, apa yang encik faham mengenai etika? Dia bagi saya, etika ni dia lebih kurang macam prinsip lah, apa yang saya faham lah. So prinsip saya senang je. Jadi saya ni adalah orang yang takkan berhenti. Maksud saya takkan berhenti ni, saya jalan je. Apa yang jadi di sekeliling saya, apa yang jadi pada saya, apa yang jadi pada family saya akan jalan je. Sebab apa? Saya faham kalau saya berhenti, ramai yang akan terima impact dia. Maksud saya adalah family saya, staff saya. So saya tak boleh berhenti. Apa yang saya perjuangkan hari ni, bisnes saya ni, saya tak boleh berhenti. Macam tu lah maksud saya. Itu bagi saya lah. Itu prinsip bagi saya. Okey, soalan seterusnya, adakah terdapat etika perniagaan yang encik tetapkan dalam perniagaan encik? Okay. Dia ada dua. Bagi saya, dia ada satu, adalah adab. Yang kedua adalah amanah. Adab adalah daripada segi kita beradab dengan keluarga, adab dengan mak ayah, adab dengan adik-beradik, adab dengan kawan-kawan. Itulah. Adab juga dengan saya, dengan staff. Walaupun saya adalah bos, saya juga kena beradab dengan orang. Sebab apa? Kalau saya tak beradab dengan orang pun takkan beradab dengan saya. So saya kena mulakan dulu. Benda tu. Amanah. Kalau ikutkan amanah ni, bagi saya dia adalah satu ayat yang besar. Banyak pecahan dia. Maksud saya pecahan dia adalah amanah daripada segi kita bekerja, amanah dengan kita punya kerja, amanah dengan waktu kita bekerja. Sebab apa? Contohlah MHR, kita waktu bekerja pukul 3 petang. Tetapi contohlah dia datang pukul 3 suku. So dia dah tak amanah dengan masa dia. Dia contohlah 15 minit tu, kalau sekali mungkin kita boleh maafkan. Kalau dah hari-hari, kalau dicampurkan sekali, nampak tak? Itu dah tak amanah dengan dia punya kerja dia. Banyaklah amanah tu, amanah daripada segi duit, amanah daripada segi pergaulan, banyaklah. Okey. Pada pendapat encik, adakah etika perniagaan ni benar-benar penting dalam organisasi perniagaan? Sangat penting. Sebab apa? Benda ni lah yang akan menjadi budaya. Benda ni akan menjadi budaya dalam MHR Burger. Sebab apa? Kalau kita tak ada budaya tu, sebab apa? Kita contohlah, kita dari kecil tu, kalau kita keluar rumah, mak dengan ayah pesan, balik sebelum maghrib. Itu adalah budaya sebenarnya. Mak ayah pesan, balik sebelum maghrib. Kalau kau tak balik sebelum maghrib, kau kena sebat. Itu adalah budaya. Dia dah terapkan kita dari kecil supaya kita ikut budaya tu. Sama juga, itu adalah prinsip. Sebenarnya itu adalah prinsip. Dia kena ikut. Masuk rumah tak boleh pakai slipper. Kalau kau pakai slipper, kau kena. Itu adalah budaya. Kita kena budayakan benda tu. Contoh, staff baru masuk. Staff baru pun kena ikut budaya tu. Sebab apa? Staff baru ni dia tak tahu pun apa budaya ada dalam MHR Burger. Sebab apa? Dia akan datang bawa budaya dia. So macam mana dia nak pastikan dia ni dipengaruhi oleh budaya kita, supaya dia ikut budaya kita. Sebab apa? Kalau dia masukkan budaya dia, akan jadi huru-hara. Benda tu. So kena ikutlah benda tu. Okay, jika tak amalkan etika tu, apa akan jadi pada pekerja dan juga perniagaan encik? So bagi saya lah, kalau tak amalkan, dia bukannya, dia akan rasa macam tak align tau.
dia tak seiring dengan kita. Contohlah kan, kita dalam satu kereta, contohlah imagine staff dalam satu kereta, kita nak menuju ke utara. Tapi mungkin ada 2-3 orang ni nak pergi ke KL lah contohnya. So perjalanan kita dia tak sama, hati kita dia tak sama. Kau bawa budaya yang tak yang etika yang lain. Kau tak seiring dengan kita orang. So benda tu lah yang diorang takkan kekal lama bagi saya. Sebab apa? Kita ada staff yang dah bekerja dekat Malaysia dah lebih 6 tahun. Saya tanya dia kenapa? Sebab apa? Saya clear, saya tahu mana Malaysia Burger nak pergi. Saya dah faham dengan budaya dia dan saya sangat dia okey, dia suka. So dia akan duduk lama lah. So kalau kau tak faham budaya, kau akan tak lama lah. So budaya tu dia kena terapkan, dia kena faham, dia kena tahu mana ke arah nak pergi. Oh, okey. Sekiranya ada pekerja encik yang melanggar etika yang ditetapkan, apa encik akan buat? Selalunya kita akan tanya dia kenapa. Kita akan tanya dia kenapa kau tak seronok ke, mungkin kenapa kau melanggar benda ni. Mesti dia ada benda yang dia tak suka, mesti ada benda yang dia tak ngam. So kita tanya. So bila dia tanya, kalau dia masih juga tak puas hati, kita tak boleh buat apa lah. Sebab ada kita lepaskan dia ataupun kita berbincang lah, tu je. Okey. Saya bagi satu situasi. Contohnya, sekarang kan kalau kebanyakan orang nak cari kerja, dia akan gunakan orang dalam. Betul? Okey, kalau encik lah, encik akan gunakan orang dalam ataupun encik gunakan kebolehan diri encik sendiri? Okay, macam saya tak suka macam tu. Memang saya tak gemar. Sebab apa? Pernah juga sepupu saya pun minta kerja direct dengan saya. Sedangkan dia kena ikut flow lah, kena pergi ke HR, kena hantar resume. So benda tu saya sendiri cakap, kalau direct dengan aku memang tak akan dapat. So nak kena lalu HR juga. So macam saya suka orang yang ada kebolehan, yang betul-betul nak bekerja. Kalau kau direct, maknanya kau ambil jalan mudah. Suka ambil jalan mudah. Tak boleh macam tu. So kau kena ikut cara dia yang benar. Okey, soalan terakhir, apa harapan encik untuk perniagaan encik ni? So insyaAllah harapan untuk paling cepat, harapan dia COVID ni habis cepat lah. Sebab apa? Kita menanggung kos yang sangat besar kat sini. So harapan untuk long term, kita target untuk sampai sebanyak 50 cawangan pada tahun 2030. Dan kita akan mempunyai lebih kurang 500 staff pada tahun tu, dan kita akan mencapai jualan sebanyak 100 juta setahun pada tahun tu, insyaAllah. Okey, jadi saya doakan agar apa yang encik harapkan akan tercapai. Jadi saya berpesan supaya sama ada encik ataupun pekerja encik akan sentiasa beretika, tidak kira sama ada berada di dalam tempat kerja ataupun di luar kerja, kerana seseorang yang beretika itu akan sentiasa dihormati dan dipandang tinggi oleh orang lain. Betul? Okay, jadi sampai situ saja. Terima kasih kerana encik sudi menjawab persoalan yang saya ajukan. Okay, jadi kita akan jumpa di lain masa. Sekian, terima kasih. 上に上がりゃ関係ねえ。おいおいおい、何ボケーっとしてた。おいおいおい、たまには目立たせていただきます。おいおいおいおいおい、そんくらい唾つけとけ。